Salam sejahtera. Nama saya Blenis Bindaini, nomor matriks D2022-1102-392. Tajuk tugasan 1 saya adalah sifat dan tahap kenakalan daripada buku Juvenile Delinquency Deco yang terdapat pada bab 2. Bab ini telah menerangkan kaedah pengumpulan data tentang sifat dan tahap kenakalan remaja dan sekaligus menerangkan tentang faktor yang menyebabkan remaja terlibat dengan delinkuen dan seterusnya kepada jenayah. Oleh itu, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang teori struktur fungsional atau dikenali sebagai teori functionalism oleh Emil Durkheim. Terdapat 3 perkara utama yang dihubungkan dengan idea atau pemikiran Durkheim berkaitan dengan teori fungsional, yaitu fakta sosial, perpaduan dalam masyarakat, fenomena bunuh diri. Tetapi pada video kali ini saya hanya menerangkan tentang perpaduan dalam masyarakat. Pengenalan. Teori functionalism pada asasnya melihat masyarakat berada dalam keadaan stabil dan mantap. Masyarakat juga dilihat sebagai satu keseluruhan yang terdiri daripada beberapa bahagian. Konsep. Para fungsionalis mengibaratkan masyarakat itu seperti organisme biologis yang terdiri daripada anggota badan dan setiap satunya berfungsi, yaitu memberi sumbangan terhadap wujudnya tubuh badan tersebut sebagai satu keseluruhan, whole, dan dikenali sebagai pendekatan organisme. Sama seperti sebuah masyarakat yang dilihat sebagai satu sistem sosial yang terdiri daripada beberapa subsistem yang setiap satunya mempunyai fungsi tertentu. Setiap subsistem juga mempunyai hubungan yang fungsional antara satu sama lain dan bersifat saling membantu, dalam kata lain complementary. Dan jika satu subsistem berubah, maka subsistem yang lain, malah keseluruhan sistem sosial itu akan berubah. Seterusnya ialah fokus teori functionalism. Yang pertama, teori ini memfokuskan kepada keadaan yang teratur dan kestabilan dalam masyarakat. Yang kedua, masyarakat adalah satu sistem yang sering berhubungan, mempunyai bahagian yang sering bergantung, dan bahagian-bahagian ini adalah institusi sosial atau struktur. Contohnya, institusi keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah anggota masyarakat juga mempunyai satu rangkap nilai dan pola tingkah laku yang dikongsi bersama. Contohnya, sebagai anggota masyarakat, seseorang individu mesti akur kepada kehendak masyarakat dengan cara mengikut peraturan-peraturan yang terdapat dalam mana-mana fakta sosial yang diterima bersama. Berkaitan teori dengan tajuk, merujuk kepada tajuk tugasan 1, yaitu sifat dan tahap kenakalan. Berkaitan antara teori ini dan tajuk tersebut, boleh dilihat bahwa faktor peningkatan kadar jenayah memang berkait rapat dengan faktor kemasyarakatan yang kurang baik. Sebagai contoh daripada tajuk ini, faktor peningkatan kadar jenayah adalah daripada masalah sosial dalam kalangan sekumpulan remaja. Apabila tahap masalah sosial meningkat, maka kadar kenakalan juga akan meningkat. Seterusnya, pada subtopik korelasi kenakalan juga ia menyebut tentang terdapat hubungan antara kelas sosial masyarakat dan kenakalan. Menurut kajian dalam buku tersebut, setiap kelas sosial terlibat dalam melakukan delinkuen dan jenayah. Tetapi, berat bukti menunjukkan bahawa jenayah serius lebih berleluasa di kawasan kelas bawahan yang tidak teratur secara sosial. Selain itu, penunjuk kemiskinan dan kekacauan peringkat komuniti dan kejiranan juga semakin meningkat. Kekurangan kawalan sosial tidak formal, ketidaksamaan pendapatan, kehadiran kumpulan belia dan kekurangan sumber, semuanya dikaitkan dengan jenayah kekerasan yang paling serius, termasuk pembunuhan dan serangan. Akhir sekali, dalam tajuk ini juga ada menyatakan sebab kenakalan kronik ini berlaku. Penyelidikan menunjukkan bahawa pesalah kronik mengalami beberapa defisit individu, persekitaran sosial, dan perkembangan mental. Antara faktornya ialah faktor komuniti yang terdiri daripada sekumpulan masyarakat. Sebagai contoh, kejiranan yang tidak teratur, penumpuan kumpulan rakan sebaya yang delinkuen, dan akses kepada senjata. Rumusan. Melalui perkataan ini, jelaslah bahawa sekumpulan masyarakat yang tidak stabil lebih mudah untuk terlibat dengan delinkuen dan jenayah, terutama dalam kalangan remaja. Oleh itu, perpaduan dalam kalangan masyarakat sangat penting kerana ia dilihat sebagai satu sistem sosial yang terdiri daripada beberapa subsistem yang setiap satunya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap subsistem tersebut mempunyai hubungan yang fungsional antara satu sama lain dan bersifat saling membantu, complementary. Seperti ada pepatah Melayu berkata, Gunung Kinabalu indah ceria, di hati tersemat kasih terikat, tolong menolong amalan mulia, jiran sepakat membawa berkat. Itu sahaja video untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Ada jodoh kita berjumpa lagi. Tata.